Daripada Ibni Abbas radhiyallahu an. Dia kata ada satu kumpulan sahabat Nabi pergi pasang kemah tanpa depa sedang. Rupa-rupanya kemah tu dipasang di atas kubur. Wa huwa la yahsibu annahu qabr. Depa tak sangka dan tak tahu dan bukan saja nak pergi pasang kemah di atas kubur. Rupa-rupanya kemah tu dipasang di atas kubur. فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. Dah pasang kemah, dah duduk di kemah itu, tiba-tiba dengar ada seseorang membaca surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Baca sampai khatam, sampai selesai 30 ayat. Di situ tidak ada rumah orang, tidak ada penempatan orang, tidak ada siapa, melainkan mereka sahaja. Mereka sama mereka tak ada siapa baca. Dah pasang kemah, dah duduk di situ, tiba-tiba dengar ada orang duk baca surah itu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun keesokan harinya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni darabtu khibai ala qabr. Dia kata ya Rasulullah, cerita dia macam ni. Semalam kami ada pasang satu kemah. Rupa-rupanya kemah itu kami pasang di atas kubur. Wa ana la ahbisu annahu qabr. Saya betul-betul tak tahu kata kubur di situ. Fa idza fihi insan yaqra'u surata tabarakallazi biyadihil mulk hatta khatamaha. Duk tak duduk kami dengar bunyi ada orang baca surah ini. Baca daripada ayat 1 sampai ayat 30 sampai habis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, hiyal mani'ah. Daripada surah Al-Mulk itu, Nabi kata adalah Al-Mani'ah. Surah penghalang. Yang bang siapa yang membaca, bahkan menghafaz surah itu boleh menghalang dia daripada kena azab kubur. Maka surah itu dipanggil Al-Mani'ah. Surah penghalang. Hiyal munjiyah. Nabi kata surah Al-Mulk juga adalah surah penyelamat. Siapa yang menghafaz dan selalu membaca dia pada tiap-tiap hari, dia boleh menyelamatkan pembaca itu daripada azab kubur. Tunjihi min azabil qabri. Nabi kata dia menyelamatkan orang yang baca dia daripada azab kubur. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Berbeza pendapat di kalangan ulama hadis. Imam At-Tirmizi sendiri mengatakan hadis itu hadis Hasan Gharib. Tapi ulama hadis yang mutaakhir, Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia kata itu hadis daif. Dia kata, walaupun itu hadis daif, dia adalah hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna suratan fil Quran salasuna ayah. Nabi kata sesungguhnya dalam Quran yang 30 juzuk itu ada satu surah. Yang surah itu mengandungi 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Siapa yang menghafaz dan selalu membacanya, dia akan memberi syafaat kepada pembacanya. Surah itu memberi syafaat kepada orang yang hari-hari membacanya. Hatta ghufiralah. Dia memberi syafaat, maksudnya dia bagi pertolongan. Surah yang kita selalu baca, yang kita hafal itu, dia tolong kita hatta ghufiralah. Sehinggalah kita diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keep on asking. Dia sentiasa minta kepada Allah. Surah yang kita baca tu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta dan dia minta dan dia minta hatta ghufiralah. Sehinggalah kita yang jadikan amalan membaca surah ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah surah tabarakallazi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata lawadittu. Aku teringin sangat. Nabi kata aku harap sangat, aku mau sangat, aku teringin sangat
annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Surah Al-Mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk, ada di dalam ingatan dan hafazan semua umat aku. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tabarani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Beberapa hadis yang telah kita baca membawa kita kepada satu faham bahawa surah Al-Mulk adalah surah yang sangat penting. Tanam satu azam dalam diri kita nak hafal surah ini. Sementara nak boleh keingat hafaz itu, nak baca surah ini. Tiap-tiap hari. Tidak boleh malam, pagi, tidak boleh pagi, malam. Macam mana pun, kita tidak akan biarkan 24 jam berlalu tanpa kita membaca surah ini.